Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Amirul. Ya betul ya. Ustaz Amirul daripada Alfa Travel and Tourism Jabal Had, Cawangan Negeri Johor, atas kesudian menghadiri sesi temu duga pada pagi ini. Jika tidak keberatan, bolehkah Ustaz memperkenalkan diri terlebih dahulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar saya suara? Boleh. Boleh. Okey. Nama penuh saya Muhammad Nur Amirul Ramli. Okey, saya berasal daripada Batu Pahat, Johor. Dan saya telah bekerja di Alfa Travel and Tourism Jabal Had ni sekitar lebih kurang dalam 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih setakat ni. Okey, itu sajalah. Sini. Baik, sebelum kita bergerak lebih jauh, eloklah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Kuzil Ajari, Gubernur Esen selaku ketua dalam ketua kecil ini, kumpulan kecil ini. Untuk makluman Ustaz, kami merupakan pelajar jurusan Diploma Pengurusan Haji dan Umrah daripada Kolej Profesional Baitul Mal. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya menjemput rakan saya iaitu saudara Alif untuk mengajukan soalan pertama. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan nama saya. Nama saya Fariza bin Abdullah. Okey, saya ingin bertanya Ustaz. Dalam situasi macam ni, apakah perubahan penjabaran yang dihadapi sepanjang COVID-19 pada ketika ini? Maaf, boleh ulang semula? Macam putus-putus sikit tadi. Okey, baik Ustaz. Apakah perubahan serta cabaran yang dihadapi sepanjang pandemik COVID-19 ini? Perubahan dan cabaran Okey. Salah. Okey, saya jawab cabaran dulu lah. Okey, cabaran yang dihadapi oleh kami sepanjang pandemik COVID-19 ni, tentulah kami ni syarikat travel dan travel umrah. Jadi apabila COVID-19 ni melanda negara kita, segala penerbangan luar negara dan masuk umrah ditutup. Jadi kami punya bisnes utama, salah satunya bisnes masa itu adalah umrah. Dan jadi cabaran yang kami perlu hadapi ialah macam mana nak mengekalkan kami punya operasi sepanjang COVID-19 ni. Disebabkan oleh kami punya operasi utama telah ditutup, kami perlu berfikir operasi-operasi lain yang kami boleh buat untuk nak menampung kami punya income lah sepanjang COVID-19 ni. Dan perubahan yang berlaku adalah kami perlu berubah daripada fokus kepada umrah, berubah kepada melakukan operasi-operasi yang lain yang boleh kami lakukan lah, seperti banyak yang kami lakukan. Nanti saya akan terangkan dalam mungkin soalan yang lainnya. Tapi perubahannya kami terpaksa merubah kami punya operasi daripada umrah kepada sesuatu yang lain. Sebagai contoh Ustaz? Okey, sebagai contoh, pada mulanya apabila dilarang penerbangan ke luar negara tapi masih lagi boleh untuk perentas daerah dan negeri, kami melakukan pelancongan Muslim di dalam negara. Kami melakukan contoh pelancongan ke Langkawi, pelancongan ke Cameron Highland. Jadi itu pada awalnya kami lakukan itulah. Dan apabila disekat pula untuk merentas negeri dan daerah, kami terpaksa tukar kepada penjualan produk sunnah. Seperti sebagai contoh, pada bulan puasa itu kami menjual kurma. Itu salah satunya lah. Faham. Okey, itu sajalah setakat ni. Okey. Baik, terima kasih atas penjelasan sebentar tadi. Soalan kedua saya serahkan kepada saudara Fazrik untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazrik bin Muhammad Faiz. Okey. Soalan kedua. Pelaksanaan BDR iaitu bekerja dari rumah atau lebih dikenal sebagai work from home, adakah memberi impak kepada organisasi?
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk soalan yang kedua ni, pelaksanaan BDR dan WFH ataupun work from home lah, memberi impak kepada organisasi. Untuk syarikat kami, setakat inilah kedua-dua tu ataupun salah satunya tidak memberi impak yang besar sangatlah kepada kami, sebab kebanyakannya daripada kami masih lagi boleh bekerja di pejabat, atas sebab kami punya syarikat, staf-staf yang ada di syarikat ni tidaklah terlalu ramai. Jadi operasi yang dijalankan pun tidaklah terlalu besar, jadi masih boleh datang pejabat, dan kami juga mendapat kebenaran daripada pihak MIT untuk hadir ke pejabat. Cuma mungkin ada sebahagian yang daripada staff-staff tu yang kami berikan kepada mereka sama ada ingin bekerja terus di pejabat ataupun dicutikan sementara sehingga operasi umrah bermula, dan ada sebahagian yang mengambil keputusan untuk terus bekerja di pejabat dan ada sebahagian yang mengambil keputusan untuk cuti sementara. Itu saja. Okey. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih untuk penjelasan tersebut. Saya mempersilakan saudari Hamizah untuk menanyakan soalan ketiga. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Hamizah binti Hasan. Okay, soalan yang nak ditanya adalah adakah pembelian dan penjualan sepanjang pandemik meningkat ataupun menurun? Soalan lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pembelian dan penjualan sepanjang pandemik adakah meningkat ataupun menurun? Okey, rasanya soalan jelas lah. Rasanya mana-mana organisasi pun buat masa ni sepanjang COVID-19 ni kebanyakannya tiada yang meningkat lah. Semuanya menurun. Cumanya alhamdulillah lah, walaupun menurun masih lagi lah boleh menampung kami punya kos operasi, walaupun tak seberapa, tapi kami masih lagi lah boleh meneruskan operasi, sebab kebanyakan daripada travel umrah yang lain ada yang sangat menurun dan terpaksa tutup terus. Jadi kami kat sini walaupun menurun tapi masih lagi boleh operasi, insyaAllah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih untuk penerangan sebentar tadi. Bagi soalan keempat, saya serahkan kepada saudari Intan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Intan Nurul Anisha. Soalan saya, adakah organisasi terpaksa mengurangkan pekerja atau membuat pengurangan gaji pekerja bagi memastikan kelangsungan syarikat? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tadi kan soalan nombor 2 tadi ada saya jawab sikit, tapi ni saya ulas lagi lah. Pengurangan pekerja seperti yang saya maklumkan tadi, kami tidak mengurangkan terus pekerja, tapi kami memberi pilihan kepada pekerja-pekerja itulah, staf-staf kami, sama ada ingin terus bekerja di pejabat ataupun mengambil cuti sementara. Dan kepada mereka yang mengambil keputusan untuk terus bekerja di pejabat, kami mengurangkan sedikit lah pada gajinya. Maksudnya kalau sebelum ini saya pun tak tahu detail sangat lah berkenaan gaji ni kan, tapi mungkin ada terpaksa dikurangkan sedikit lah untuk memastikan syarikat boleh terus beroperasi. Sebab kami punya jualan pun menurun, operasi pun tak dapat nak proses secara menyeluruh lah. Jadi gaji pekerja tu kami bagi sekadar cukup lah, dan pada yang bersetuju dengan gaji yang diberi tu diorang mengambil keputusan untuk terus bekerja dan menjabat. Dan kepada yang mungkin yang kurang bersetuju dengan gaji tu, itu yang diorang mengambil keputusan untuk mengambil cuti sementara dan buat kerja yang lain lah. Itu saja. Jelas tak? Terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk penerangan sebentar tadi. Bagi soalan keempat, saya akan mengajukan soalan yang kelima. Jadi soalannya berbunyi, pandemik banyak merubah kehidupan manusia ke arah digital. Adakah organisasi turut ke arah digital? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey.
pandemik banyak merubah kehidupan manusia ke arah digital. Adakah organisasi turut ke arah digital? Okey, betul. Kami pun seperti mana yang dimaklumkan, semua organisasi terpaksa merubah diorang punya operasi daripada yang sebelum ni berubah ke arah digital. Walaupun mungkin belum terlalu memahir lah, tapi kami cuba sikit-sikit mana-mana yang boleh kami mampu, kami cuba merubah daripada yang biasa ke arah digital. Cuma mungkin ambil masa lah untuk kami fully adapt dengan teknologi yang terkini lah. Itu saja. Contohnya macam mana Ustaz? Okey, contoh dari segi pengiklanan lah. Pengiklanan biasanya kalau sebelum ni kami banyak menggunakan pengiklanan dari segi menggunakan flyers ataupun membuat satu majlis seperti kursus umrah terbuka untuk mempromosikan kami punya umrah. Tapi sekarang ni kami dah tak boleh buat macam itu. Kami terpaksa menggunakan media sosial lah seperti WhatsApp, Facebook dan lain-lain untuk mempromosikan kami punya produk ni. Itu saja. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih untuk penjelasan tu. Soalan seterusnya saya serahkan kepada saudara Fazri untuk bertanya. Okey Ustaz. Soalan ni, adakah organisasi menambah produk atau perkhidmatan baru sepanjang pandemik? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, tadi pun ada saya jelaskan sikit kat atas tadi, produk dan perkhidmatan baru. Memang semestinya adalah perkhidmatan baru tu seperti yang saya sebutkan tadi. Sebelum ni kami hanya fokus pada umrah sahaja, dan perkhidmatan yang kami baru buat, yang kami baru juga buat selepas PKP tahun lepas adalah pelancongan muslim. Sebenarnya pelancongan muslim ni kami memang, syarikat kami memang ada menyediakan, cumanya kami tidak terlalu fokus ke arah pelancongan muslim. Tapi bila umrah ditutup, kami fully fokus pada pelancongan muslim di dalam negara lah. Dan kalau dari segi produk pula, kami menambah produk kami dari segi produk-produk sunnah lah, seperti kurma, minyak zaitun, batu sauda, apa juga produk-produk sunnah kami cuba untuk jual. InsyaAllah, itu saja. Contohnya macam mana jenama apa Ustaz? Contoh jenama tu. Jenama Produk. Saya bagi contoh. Kalau jenama mungkin yang awak kenal, produk kambing perap Muzdalifah. Itu salah satunya lah, kami perap Muzdalifah. Kalau minyak zaitun tu minyak zaitun Al Jazeera. Kalau ada parti delima, parti dipulsan, dan lain-lain lah. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Terima kasih untuk penerangan sebentar tadi. Soalan yang ke-7 saya serahkan kepada saudara Alif untuk mengajukan soalan. Soalan seterusnya, Ustaz, apakah perancangan jangka pendek dalam syarikat ketika mendepangi pandemik COVID-19 ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Rancangan jangka pendek. Okey, maksud ni kami merancang untuk meneruskan produk-produk jualan muslim kami ini dengan menambah lebih banyak produk dan juga dengan lebih meluaskan kami punya promosi-promosi. Maksudnya mungkin kalau anda kata kalau umrah nanti dibuka, mungkin produk-produk tu masih boleh berjalan, tapi masa ni kami akan fokuskan yang lebih lah pada penjualan produk-produk tu. Sebab kami nak buat pelancongan muslim dalam negara pun setakat ni masih belum boleh, dan itulah salah satunya yang kami bersama kami setakat ni lah. Setakat ni. Ada perancangan untuk penambahan produk? Memang ada. Kami pun tengah sebi-sebi mana-mana yang ada menjual produk-produk muslim, dan biasanya kami akan ambil produk derang untuk kami sebagai pengedar lah. Kalau dari segi pakaian Ustaz, ada tak Ustaz? Pakaian juga kami ada merancang. Kami ada rancang nak buat satu kurta untuk jenama kami sendiri, tapi itu masih dalam perancangan lagi lah. Sebab itu mulakan mungkin kos yang agak tinggi sikit. Kami kena kaji dulu macam mana dia punya dari segi kos, dia punya target market dia macam mana. Dia kata semuanya bila lancar, insyaAllah kami akan buat lah untuk penjualan kurta tersebut. Okay, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama.
Terima kasih atas penjelasan tersebut. Jadi soalan seterusnya saya akan bertanya. Soalan yang ke-8. Bunyi macam ni tak bunyi dia. Apakah perancangan jangka panjang syarikat dalam mendepani pandemik COVID-19? Perancangan jangka panjang Ya. perancangan jangka panjang dari jangka pendek. Okey, kalau perancangan jangka panjang ni kami jangkakan seandainya kalau sudah dibuka nanti halangan untuk merentas daerah negeri dan juga negara, kami mungkin akan cuba untuk memfokuskan pelancongan Muslim di luar negara pula. Mungkin sebelum ni kami hanya fokus pada umrah saja, tapi kalau umrah akan hasilnya akan berkurang, maksudnya jemaah-jemaahnya akan berkurang, kos-kos dia meningkat seperti yang dia maklum, kos umrah dijangka akan meningkat sekiranya sudah dibenarkan pada tahun ini. Jadi bila kos yang meningkat akan menyebabkan jumlah jemaah yang berkurang dan kami kena cuba mencari peluang-peluang yang lain lah, seperti pelancongan Muslim di luar negara, contohnya ke Turki dan lain-lain. Terima kasih Ustaz atas penerangan tersebut. Jadi soalan yang ke-9 saya serahkan kepada saudari Intan untuk bertanya. Ustaz, adakah syarikat menerima inisiatif kerajaan yang diberikan kepada organisasi terjejas sepanjang COVID-19? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, memang ada. Setakat yang dalam pengetahuan saya lah, setakat ni ada 2 lah yang saya rasa yang inisiatif yang kerajaan bagi. Salah satunya yang diberikan oleh pihak SOSO, iaitu bantuan kepada syarikat untuk menanggung sebahagian daripada gaji pekerja yang terjejas, sebanyak 600 lah, 600 yang SOSO bagi untuk syarikat, untuk setiap pekerja mereka. Dan inisiatif yang kedua, kalau seingat saya, yang kerajaan panggil GKP, Grant Khas Prihatin. Grant Khas Prihatin yang kami terima dalam akhir tahun lepas dan juga awal tahun ni, kalau saya lebih kurang dalam 3-4 ribu gitulah, lebih kurang itulah. Tapi yang membantu saya rasa setakat ni yang SOSO itulah yang banyak membantu syarikat untuk menampung gaji pekerja. InsyaAllah. Begitu saja. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Jadi soalan ke-10 dan ke-11 akan diteruskan oleh saudari Hamizah. Saya menjemput. Ustaz, adakah kesemua inisiatif yang diberikan kerajaan dekat syarikat tuan dapat membantu organisasi sepanjang pandemik COVID-19? Okey, soalan sikan. Seperti yang saya maklumkan tadi, memang sedikit sebanyak membantulah, terutamanya yang diberikan oleh pihak SOSO tadi, memang sangat membantulah syarikat untuk menampung sebahagian daripada gaji pekerja-pekerja, dan GKP itu juga adalah sedikit membantu. Walaupun tidak boleh menampung keseluruhannya, tapi sedikit boleh membantulah untuk kelangsungan operasi pejabat, insyaAllah. Ustaz, kalau tak keberatan lah kan, saya nak tanya, pendapatan sebelum dan selepas PKP dalam sebulan berapa Ustaz? Pendapatan sebelum dan selepas Masa PKP? Semasa PKP. Daripada yang biasa? Untuk amount tu mungkin saya tak boleh nak begitulah, macam saya boleh beritahu dari segi persentage lah. Okey, anda kata kalau sebelum PKP tu 100%, saya boleh beritahu kalau selepas PKP ni mungkin sekitar 50% lah, 50%.
lurus daripada yang separuh betul daripada yang asal. Tapi alhamdulillah masih lagi mencukupi. Lebih cukup sebenarnya. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Sekian saja soalan dari kami. Jutaan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Amirul atas penerangan dan penjelasan tadi. Sebagai penutup, kami ingin mohon maaf andai ada terkasar bahasa, terlebih kata daripada Ustaz. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada Allah juga tapi disandarkan kepada kami. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Terima kasih semua.